Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, dihormati seluruh ahli jawatan kuasa, para pegawai, tuan-tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, tak lupakan juga rakan-rakan maya yang bersama-sama dengan page Masjid Kota Damansara. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyempurnakan ibadat Ramadan pada malam hari yang ke-19, malam yang ke-20. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati segala amal kebajikan yang kita lakukan, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini ialah tentang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni berlaku pada sekurang-kurangnya 3 tempat. Sekurang-kurangnya berlaku pada 3 tempat. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, berlaku 3 bentuk komunikasi ini. Yang pertama menerusi solat. Yang kedua menerusi bacaan Al-Quranul Karim. Manakala yang ketiga komunikasi itu berlaku menerusi doa. Dan ada yang keempat menerusi zikir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedar ataupun tak sedar, ketika mana kita melakukan ibadat solat, ia merupakan bentuk komunikasi secara formal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi ke istana negara, memerlukan kepada pakaian yang tertentu dalam upacara dan acara yang tertentu, suit yang tertentu yang perlu untuk dipakai ketika mana kita menghadiri majlis rasmi di antara kita dan juga di antara pembesar negara. Kita apabila kita berjumpa dengan pembesar dunia ini, pembesar alam ini, berlaku bentuk komunikasi itu yang berlaku secara formal, yang kita dituntut untuk memakai pakaian yang tertentu, yang bersih, yang berwudu, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadap kiblat. Lebih daripada itu, ada bacaan-bacaan yang tertentu dan pergerakan-pergerakan yang tertentu yang perlu kita patuhi untuk memenuhi syarat komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan komunikasi ini sangat formal. Tak boleh kita nak buat sendiri, tak boleh kita nak reka sendiri. Apa juga keadaan sekalipun, dia telah pun ditetapkan keadaan-keadaan yang tertentu, syarat yang tertentu, sah yang tertentu, dan batalnya dengan perbuatan yang tertentu. Yang kedua, komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku dalam bentuk komunikasi menerusi Al-Quranul Karim. Di mana dalam Al-Quranul Karim ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita panduan yang perlu untuk kita baca, mengandungi mesej-mesej yang tertentu dalam ibadat, dalam membaca Al-Quran ini. Dan dalam mesej-mesej itu kita bebas untuk membaca. Tak seperti mana kita solat, pergerakannya telah pun ditentukan, bacaannya telah pun ditentukan. Tetapi ketika mana kita membaca Al-Quran, hanya teks saja yang ditentukan.
Kemudian lebih daripada itu, kita boleh baca dalam keadaan-keadaan yang lain. Sama ada kita sambil baring, kita sambil membawa kereta, sambil kita duduk-duduk, rehat-rehat, baring dan sebagainya. Kita boleh membaca Al-Quran dalam situasi ataupun dalam kondisi sedemikian. Membaca Al-Quran separa formal. Separa formal kalau nak dibandingkan dengan kita solat, di mana ketika mana kita membaca Al-Quran ini, kan, sebaiknya kita berwuduk lah. Kalau tak berwuduk pun boleh, tak masalah untuk kita baca Al-Quran. Masalahnya pegang Quran je, kan. Itu pun dalam mazhab kita Syafi'i yang dituntut untuk berwuduk. Dalam mazhab yang lain ada kelonggarannya, kan. Begitu juga sekira mana kita memegang Al-Quran yang terjemahan, ada dia punya kelonggarannya, sebab dia Al-Quran terjemahan. Tapi apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran ini sifatnya adalah komunikasi separa formal. Kerana kita membaca boleh menggunakan teks ataupun tidak menggunakan teks. Orang Melayu ni dia hanya ada perkataan baca. Dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama iqra', yang kedua dengan tilawah. Iqra' baca. Tak semestinya kita tengok teks baca. Kita baca dalam semayang. Siapa ada tengok teks? Imam je lah. Imam je. Itu pun dalam hari-hari yang tertentu, kan. Mungkin setengah tempat, sini saya tak pastilah, kan, setengah-setengah tempat diletakkan Quran di depan. Biasanya pada bulan Ramadan, pada hari-hari biasa, kalau setakat nak baca inna a'tayna tu tak payah nak bawa Quran kat depan, kan. Baca ni tak semestinya, kan, kita ada wuduk, tak ada wuduk pun boleh kita baca. Pegang je yang menjadi ada khilaf di kalangan ulama. Apapun dituntut untuk kita baca, bebas untuk kita baca. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah menerusi doa. Sedar ataupun tak sedar, kita memang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi doa. Yang doa ini kita boleh menggunakan sebarang teks yang kita ada. Tak semestinya teks daripada Quran, tak semestinya teks daripada hadis, tak semestinya teks daripada mana-mana ulama. Kita boleh puji Allah Ta'ala dengan apa-apa bentuk pujian. Kita boleh selawat kepada Rasulullah. Kita membaca bismillah. Lepas tu doalah apa yang kita nak doa. Pujilah Allah Ta'ala dengan apa-apa bentuk pujian pun. Kita mengadulah kepada Allah Ta'ala dengan apa juga bentuk pengaduan pun. Dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Jawa ke, dalam bahasa Banjar ke, bahasa Inggeris ke, bahasa India, bahasa India, ikutlah, kan. Bergantung kepada kemampuan dan kebolehan kita, kan. Cumanya ada setengah orang dia rasa macam kurang yakin sebab kalau tak guna bahasa Arab, kan. Rasa macam tak sampai je, kan. Dia tak tahu Allah Ta'ala yang cipta bahasa, kan. Allah Ta'ala yang cipta bahasa Melayu pun Allah Ta'ala cipta, bahasa Arab pun Allah Ta'ala cipta, bahasa Sanskrit, bahasa Mandarin, bahasa apa, semua Allah Ta'ala cipta. Dia faham dan dia tahu. Bahkan bukan sekadar yang diungkapkan itu, hati manusia pun dia tahu apa yang diwaswaskan dalam hatinya. Malahan kalau orang tanya, ustaz, apa perlu nak doa? Tuhan dah tahu dah dalam hati kita. Nak doa apa lagi? Dah tahulah hati orang ni sakit, mesti dia nak sembuh. Yang ni rugi berniaga, mesti nak untung. Yang ni ada musibah, kan, kena coronavirus, dia mesti dia nak minta supaya sembuh daripada penyakit itu, kan. Lepas tu yang doa ni buat apa? Tuhan dah tahu, kan. Doa ni bukan masalah Tuhan tahu. Doa ni untuk nak menjadikan manusia ini bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan pergantungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah doa, kan. Kalau nak cerita Tuhan tahu, Tuhan yang mencipta musibah. Kalau nak cerita Tuhan tahu, Tuhan yang mencipta sakit.
Kalau nak cerita Tuhan tahu, Tuhanlah yang mencipta perkara-perkara yang bersifat musibah yang melanda, penyakit, ujian dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Tuhan yang cipta. Lepas itu disuruh kita minta. Ialah sebagai salah satu daripada cara untuk kita bergantung kepada Allah. Lagi kita berdoa, lagi Allah Ta'ala suka. Lagi kita mengadu, lagi Allah Ta'ala suka. Cuma oleh kerana doa ni bukanlah mestinya daripada orang susah, kan? Doa ini kan lebih baik dalam doa ni banyak puji-pujian. Puji Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala. Di samping puji Allah Ta'ala ni, kita mintalah apa yang kita nak minta. Orang ni punya persepsi doa ni mesti minta. Doa ni mesti minta. Tak semestinya semua tu minta, kan? Kena ada gabunganlah di antara puji Allah Ta'ala dan juga kita minta. Dari sudut hakikatnya, setiap saat, setiap waktu, semua kita ni bergantung hidup dengan elektrik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nyawa elektrik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tarik sikit, ngelupa kita. Jadi sebab itulah dalam doa ini perlu untuk kita ungkapkan, kita sebutkan, kita ucapkan apa-apa yang mungkin kita terbuku dalam hati kita. Lebih daripada itu ialah perlu untuk kita dalam doa ni membanyakkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang saya ingin fokuskan lebih sikit pada malam ini ialah tentang komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Al-Quranul Karim. Di mana ramai di kalangan masyarakat kita dan kita sendiri pun membaca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, adakah kita sedar Allah Ta'ala berkomunikasi dengan kita? Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Allah Ta'ala menyapa kita. Allah Ta'ala memanggil kita. Allah Ta'ala bertanya kepada kita. Adakah kita mempunyai perasaan-perasaan itu ketika mana kita membaca Al-Quranul Karim? Ini yang kita akan cuba bicarakan lebih sikit pada malam ini, mengambil kira 3 bentuk komunikasi tadi. Menerusi salat, menerusi Al-Quran, menerusi doa, dan ada juga yang disebut menerusi zikir. Dalam komunikasi menerusi Al-Quran ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala memberikan kepada kita teks Al-Quran. Bila Allah Ta'ala memberikan teks Al-Quran ini, dia adalah bentuk komunikasi. Kalaulah kita, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan ada grup WhatsApp. Saya yakin ada media sosial, paling-paling tidak grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kalaulah tuan-tuan bagi salam dalam satu grup, kan, sekali salam tuan-tuan bagi Assalamualaikum, apa khabar, selamat pagi contohnya. Pagi tadi tuan-tuan bagi, tak ada orang balas. Malam ni tuan-tuan bagi juga Assalamualaikum, apa khabar, seorang pun tak balas. Esok pun tanya lagi Assalamualaikum, apa khabar ahli grup sekalian, seorang pun tak balas. 10 kali tuan-tuan bagi salam, tanya khabar, menyapa, seorang pun tak balas. Apa macam? 10 kali tuan-tuan bagi salam dalam grup WhatsApp, tak ada siapa yang balas. Apa macam? Apa perasaan kita? Kan? Mau left group? Kan? Mau left group? Kenapa kita nak left group? Kan? Sebab tak ada orang balas. Kan? Tak ada orang balas. Kan? Tuan-tuan tulis dalam Facebook Assalamualaikum, gambar tuan-tuan makanlah pun yang gambar yang istimewa lah, kan? Yang rare lah orang sekarang sebut, kan? Yang lain daripada yang lain kita jangka, banyak orang like ni kot, kan? Rupa-rupanya seorang pun tak ada like, komen pun tak ada, kan? Kita mungkin rasa kecil hati lah kot, rasa tak ada pula orang like, kan? Mungkin begitulah hati kecil kita berbicara, tak ada orang like. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala panggil kita dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyapa kita. Allah Ta'ala menyeru kita, kan? Tetapi adakah kita menyahut seruannya? Kita menyahut panggilannya? Kita menyahut sapaannya? Macam mana pula Ustaz? Contoh, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung daripada Tuhan manusia. Katakanlah ni kalau kita tengok terjemahan, katakanlah wahai siapa? Wahai Muhammad, kan?
Aku berlindung daripada Tuhan yang menjadikan manusia. Okey. Jadi Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad ni khusus untuk Nabi kita je ke? Bukan untuk kita. Al-Quran ni untuk kita. Bukanlah khusus untuk Nabi kita Muhammad sahaja. Walaupun ayat itu sebut qul ya ayyuhal kafirun qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung daripada Tuhan manusia. Memanglah kalau kita tengok terjemahan itu, katakanlah wahai Muhammad. Tetapi Al-Quran ini bukan turun khusus untuk Nabi kita, untuk kita juga. Lalu yang nak berlindung ni, adakah Nabi kita yang perlu berlindung? Iyalah, dia Nabi, dia tak apalah dia. Kita ni apa macam? Kita ni tak perlu berlindung? Perlu berlindung. Maka disebab itulah kita perlu merasa sedang Allah Ta'ala sedang memanggil kita, sedang bercakap dengan kita. Qul, katakanlah wahai Faisal, katakanlah wahai Osman, katakanlah wahai Ali, katakanlah wahai Kamal, a'udzu birabbin nas, aku berlindung daripada Tuhan manusia. Berlindung ni tanda kita tak kuat. Sebab tu kita berlindung. Kalau kita kuat, kita tak payah berlindung. Kan? Kita mohon perlindungan. Kenapa kita mohon perlindungan? Sebab kita tak kuat. Oleh kerana kita tak kuatlah kita mohon perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung daripada Tuhan yang menjadikan falaq. Kenapa kita berlindung? Sebab kita tak kuat. Kan? Dan Allah Ta'ala suruh qul, katakanlah. Bahasa buku ni katakanlah. Kan? Tu bahasa buku. Bahasa kita kan, cakaplah, sebutlah, katakanlah. Itu bahasa kita, bahasa yang mudah kita faham. Siapa yang Allah Ta'ala suruh cakap? Siapa yang Allah Ta'ala suruh sebut? Kita lah, umat Muhammad. Lalu kita sedar dah bila kita baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, Tuhan panggil kita, Tuhan suruh kita cakap, Tuhan suruh kita sebut. Entah Ustaz. Kan? Baca je dah Ustaz. Kan? Ini satu kita kata kan, kelemahan kita lah bila kita membaca Al-Quran. Kita tengok surah seterusnya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Kan? Katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Siapa yang perlu untuk meyakini Allah Ta'ala itu esa? Kitalah umat Muhammad. Kan? Rasulullah tu memang dah, kan, itu tak payah tanya dah. Kan? Dengan kata lain, ayat itu walaupun turun dan diterjemahkan dalam terjemahan ini sebagai contoh, katakanlah wahai Muhammad Allah Ta'ala itu esa, tetapi kita kena sedar Allah Ta'ala juga yang bercakap dengan kita dan kita perlu menyahut seruan itu. Kita tengok surah seterusnya. Kita tengok surah Izajah. Orang Melayu ni suka nama surah dengan pangkal surah. Surah Izajah. Surah Izajah ni surah apa tuan-tuan? Surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Surah Izajah. Kita biasa dia sebut nama surah, sebut pangkal surah. Surah Izajah. Surah Izajah ni surah An-Nasr. Iza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah Ta'ala, wal fath, dan pembukaan kota Mekah. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Wa ra'aitan nas, kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah Ta'ala. Kamu melihat manusia. Siapa yang melihat? Kitalah yang melihat. Kan? Orang masuk agama Allah ramai-ramai, siapa yang melihat? Kitalah yang melihat. Kan ramai kita masuk agama Islam. Kan? Selepas daripada pembukaan kota Mekah, siapa yang tengok? Kitalah yang tengok. Allah Ta'ala sebut kamu melihat, kitalah yang tengok. Kita tengok surah seterusnya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Kita sembah tak apa Tuhan orang kafir? Tak sembah. Kan? Ayat tu turun untuk siapa? Untuk kita juga. Perasaan inilah yang perlu untuk kita pugarkan ketika mana kita membaca Al-Quran. Allah Ta'ala cakap dengan kita. Kita tengok surah yang seterusnya. Surah apa? Surah
Inna a'tayna. Surah Inna a'tayna ni surah apa? Surah Al-Kautsar. Surah Inna a'tayna ni surah Al-Kautsar. Apa Tuhan sebut dekat kita? Inna a'tayna kal kautsar, kami telah menurunkan kepada kamu nikmat yang banyak. Kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Siapa yang Allah Ta'ala beri nikmat yang banyak ni? Rasulullah juga. Kita lah juga. Tak banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Lepas tu kena buat apa? Fasalli li rabbika wanhar. Semayanglah kamu, sembelihlah kamu, kata Allah Ta'ala. Kita kena semayang, kita kena sembelih. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membenci kamu itu ialah orang yang terputus nikmat. Sedar tak bila kita baca surah Inna a'tayna, Allah Ta'ala cakap kat kita, aku telah berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Tak sedar Ustaz, saya baca je lah Ustaz. Itu memang surah favourite saya. Inna a'tayna qul ya, inna a'tayna qul wallah, inna a'tayna tak tinggal. Kemudian wal asri, termasuklah saya tuan, wal asri. Suka baca surah pendek-pendek kan. Tapi masalahnya kan, kita mungkin tak ada terasa Allah Ta'ala cakap dengan kita ketika mana kita membaca surah-surah dalam Al-Quran ini kan. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ni surah apa? Surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin. Kamu tak tengok ke orang yang mendustakan agama? Allah Ta'ala cakap. Siapa yang nak tengok orang yang mendustakan agama? Kitalah yang kena tengok orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu orang yang mengenepikan anak yatim, menzalimi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tak beri makan kepada orang miskin. Siapa yang nak kena tengok? Siapa yang kena perhati orang yang mendustakan agama? Kita lah. Begitulah surah yang seterusnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tak tengok ke apa yang Allah Ta'ala telah buat kepada tentera bergajah? Siapa yang nak kena tengok? Kita yang nak kena tengok. Begitulah keseluruhan Al-Quran yang saya taklah nak menyebut semua surah-surah ni. Tetapi dalam Al-Quran ni ada yang disebut sebagai kata ganti nama yang pertama. Ini budak darjah 1, darjah 2 belajar dulu dah. Sekarang ni budak darjah 1, darjah 2 belajar ni. Kata ganti nama yang pertama, aku, kami, kemudian better, patik. Ini kata ganti nama yang pertama. Kata ganti nama yang kedua, kamu, engkau. Ini kata ganti nama yang kedua. Kata ganti nama yang ketiga, mereka, dia. Ini kata ganti nama yang ketiga. Yang pertama banyak juga. Kami telah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bila kita sebut kami, kalau kita sebut kami, kalau kita sebut saya, maknanya ada orang lah yang kat depan sedang bercakap. Bila ada orang kat depan sedang bercakap, itulah yang disebut sebagai komunikasi. Komunikasi, berinteraksi. Buat kata tadilah tuan-tuan, kalau kita bercakap, kalau kita panggil, kalau kita seru, kalau kita tanya orang, orang tak nak balas, kita kecil hati. Tetapi bila Allah Ta'ala panggil kita, bila Allah Ta'ala seru kita, bila Allah Ta'ala panggil cakap kat kita, kita tak ada apa-apa sense of feeling, sort of feeling tu tak ada dalam hati kita ketika mana kita membaca, maka keringlah hubungan itu, hambarlah hubungan itu, interaksi itu hambar. Macam kita bercakap, tak ada orang nak sahut. Macam kita bagi salam dalam grup WhatsApp, 10 kali salam, seorang pun tak balas, kita rasa sakit hati maulah grup. Begitulah umpamanya tuan-tuan, kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mudah difahami, Allah Taala tak kecil hati dengan kita, kita yang memerlukan Allah Taala. Allah Taala tak kecil hati, dia tak ada masalah apa. Kitalah yang perlu berbahasa, yang perlu berakhlak, yang perlu untuk mengambil pendekatan bagaimana dengan membaca Al-Quran itu perlu untuk kita rasa Allah Ta'ala sedang bercakap, memanggil,
menyeru kita, bertanya kepada kita, kamu tak semayang ke, kamu tak berzikir ke, kamu tak berfikir ke, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun al-Quran. Itu juga banyak contoh-contoh dalam ayat Al-Quran ini mengajak untuk kita berfikir, bercakap, bertanya. Allah Ta'ala menyapa kita, Allah Ta'ala memanggil kita, Allah Ta'ala seru kita. Cumanya kita rasa ke tidak je, itu je masalahnya tuan-tuan. Kalaulah kita ada perasaan ini ketika mana kita membaca Al-Quran, kita nak tahu apa mesej yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Bila kita rasa Allah Ta'ala nak sampaikan sesuatu mesej kepada kita, kita akan rasa lebih indah, kita akan rasa lebih seronok kan. Kalau tuan-tuan bercakap dengan seseorang yang apa nama ni, dia pun balas kita punya sembang kita kan. Kita sembang dengan dia, dia pun sembang dengan juga. Topik macam-macam topik. Topik ekonomi, topik politik, topik masyarakat kan. Dia pun ramah juga kan, sembang sampai pukul 12 malam kita sembang. Kenapa kita sanggup sembang sampai 12 malam? Sebab dia balas cakap kita, kita pun balas, kita pun seronok kan. Tapi kalau kita sembang, tanya sepatah, jawab sepatah, tanya, ataupun kita je yang cakap, 20 minit kita pun senak perut ni nak balik, kita bagi alasan nak balik kan. Allah Ta'ala memberikan kepada kita Al-Quranul Karim untuk kita baca, untuk kita telaah. Di situ dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan perasan kan, banyak unsur yang saya sebutkan tadi. Kata ganti nama yang pertama, kata ganti nama yang kedua. Allah Ta'ala sebut kamu kan, Allah Ta'ala sebut kami kan. Yang bila kita baca Al-Quran, tengok dia punya sikit-sikit terjemahannya, kita cubalah rasa Allah Ta'ala sedang panggil kita, bercakap dengan kita. Khususnya perkataan-perkataan yang seperti ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, wahai orang yang beriman, wahai manusia, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman ke orang-orang yang beriman? Wahai orang-orang yang beriman ataupun wahai orang yang beriman? Orang ni orang ke bukan orang? Orang-orang ni kan, orang ke bukan orang? Yang letak dekat sawah padi tu, itu orang ke orang-orang? Orang tu kata orang-orang, bukan orang. Sebab kalau orang kan, sebab bukanlah orang nak kata begitu, mestilah orang-orang. Orang-orang tu bukan orang. Wallahu alam. Mungkin pakar bahasa boleh bagi pandangan. Tapi apa pun tuan-tuan yang dirahmati Allah kan, topik yang saya cuba sampaikan pada malam ni berkaitan dengan komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi menerusi solat, di mana komunikasi menerusi solat ini komunikasi yang formal kan, kita dengan Allah Ta'ala, pakaian yang tertentu, pergerakan yang tertentu, bacaan yang tertentu, tak boleh buat suka, ditentukan spesifik, dia punya pergerakan, bacaan, amalan semua ditentukan. Yang kedua, menerusi bacaan Al-Quran, dia semi formal, dia taklah berapa formal seperti mana Al-Quran. Diberikan teks untuk kita baca, tapi kita ada kebebasan untuk baca dari sudut pendekatannya. Kita nak baca dalam duduk, tidur, baring. Tidur tu maksud saya baring, dalam kereta kita boleh baca. Dalam melihat teks pun boleh, ataupun tak tengok teks pun boleh. Yang penting ikut teks yang diberikan. Yang ketiga, menerusi kan doa. Doa ni komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penting dalam doa ni kan. Cumanya dalam doa ni dia tidak ditentukan teks yang khusus, ataupun pergerakan yang khusus, tak, bebas untuk kita doa. Apa-apa doa, apa-apa bahasa, apa-apa ungkapan yang kita boleh guna tak masalah. Yang keempat, ada disebut yang keempat ialah zikir. Dia lagi bebas, zikir ni lagi bebas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menerusi 3 ataupun 4 bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kan, saya mengharapkan diri saya sendiri terutamanya kan, ketika mana kita melakukan 4 perkara tadi kan, semaraklah kan rasa perasaan kita sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab bila kita merasa sedang berinteraksi, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa seronok, kan? Kita akan rasa best. Kalau kita tak ada perasaan itu, kita membaca Al-Quran tak best. Kita membaca semayang tak best. Kita tak ada rasa bentuk interaksi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah kan, kita cubalah tengok makna-maknanya, kan? Perhatikan perkataan-perkataan yang saya sebutkan tadi, kamu, aku dan sebagainya, kan, untuk kita merasa sort of feeling kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dengan tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan dia menjadi satu ingatan untuk saya sendiri dan juga untuk tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.